Definisi kepimpinan sikap untuk menerangkan cara pemimpin membantu organisasi mencapai tujuan mereka melalui dua faktor, kebimbangan untuk pengeluaran dan keprihatinan untuk orang ramai. Keprihatinan terhadap pengeluaran merujuk kepada bagaimana seseorang pemimpin mengambil berat mencapai tugas organisasi. Keprihatinan terhadap rakyat merujuk kepada bagaimana seseorang pemimpin memberi perhatian kepada orang di organisasi yang cuba mencapai matlamatnya. Ciri-ciri model ada 5. Yang pertama, country club management. Pemimpin menekankan sikap dan perasaan orang, membuat pasti keperluan peribadi dan sosial pengikut dipenuhi. Yang kedua, team management. Ia menggalakkan tahap penyertaan dan kerja berpasukan yang tinggi dalam organisasi dan memenuhi keperluan asas pekerja untuk terlibat dan komited dengan kerja mereka. Yang ketiga, middle of the road management. Pemimpin yang berkompromi yang mempunyai kebimbangan pertengahan untuk tugas dan kebimbangan pertengahan untuk orang yang menjalankan tugas. Yang keempat, impoverished management. Pemimpin yang tidak prihatin dengan kedua-duanya tugas dan hubungan interpersonal. Yang terakhir sekali adalah authority compliance. Pemimpin yang sering dilihat sebagai mengawal, menuntut, memandu keras dan terlalu berkuasa. Kumpulan yang dipengaruhi. Antara kumpulan yang dipengaruhi ialah guru besar. Guru besar merupakan tunjang utama dalam organisasi sekolah. Beliau berperanan untuk bertanggungjawab dalam segala hal dan harus bersikap keterbukaan dalam kepimpinan. Seterusnya, guru sekolah. Guru sekolah menunjukkan sikap juang yang tinggi dalam mendidik dan menjalankan tugas dengan amanah dan penuh komitmen bagi membentuk pelajar yang bermanfaat. Seterusnya, staf pentadbiran. Staf pentadbiran bertanggungjawab dalam memberi sokongan dan berdedikasi dalam apa jua yang diperlukan dalam menjalankan operasi sekolah. Seterusnya adalah Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, iaitu dengan bekerjasama dengan pihak sekolah bagi meningkatkan pendidikan dengan memantau dan membantu pelajar. Selain itu, dengan mengeratkan hubungan dengan pihak sekolah dan menyokong kegiatan yang dijalankan. Seterusnya, kaedah yang mempengaruhi. Yang pertama, adil dan saksama. Memastikan keputusan yang dibuat secara adil dan tidak memihak serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Contohnya, guru mempunyai sikap yang adil dan saksama dalam melaksanakan peraturan di sekolah. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang jelas, terbuka dan berkesan penting dalam membentuk sikap yang baik dalam institusi sekolah. Contohnya, pemimpin sekolah perlu berkomunikasi dengan jelas mengenai tujuan, harapan dan nilai-nilai sekolah kepada staf, pelajar dan komuniti sekolah secara keseluruhan. Seterusnya, menentukan gerak kerja. Yang pertama, membuat pemantauan dan penilaian. Guru mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian dengan sentiasa mengesan tahap penguasaan pelajar di dalam kelas. Yang kedua, penlibatan dan komitmen. Penlibatan dan komitmen pelajar adalah penting terhadap aktiviti-aktiviti akademik dan bukan akademik di sekolah. Contohnya, penlibatan dalam aktiviti kurikulum, aktiviti sukan dan sebagainya. Yang ketiga, pentadbiran dan pengurusan. Pentadbiran dan pengurusan di sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan bahawa pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi. Contohnya, pentadbiran sekolah melibatkan pengurusan aspek kewangan. Ia bagi memastikan sumber kewangan digunakan secara efisien dan berkesan untuk keperluan sekolah. Seterusnya ialah sumber manusia. Sumber manusia ini boleh ditakriskan sebagai sekumpulan kaki tangan atau pekerja yang akan berkhidmat di dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia di sekolah pula adalah melibatkan para guru, pelajar serta kaki tangan pejabat. Mereka semua ini akan bekerjasama untuk memenuhi kehendak organisasi. Yang pertama adalah dengan menyediakan bahan pelajaran yang menarik. Penggunaan bahan pelajaran yang hanya melibatkan dengan penulisan ataupun hanya melibatkan pembacaan sahaja akan menyebabkan para pelajar ini mudah berasa bosan untuk meneruskan pelajaran mereka. Oleh itu, para guru haruslah menjadi lebih kreatif dalam melakukan sesi pembelajaran. Contohnya dengan menyelitkan beberapa elemen yang menarik seperti muzik, gambar dan sebagainya di dalam pengajaran mereka. Selain itu juga, mempunyai kumpulan pendidik yang terlatih. Guru-guru yang terlatih dan berpengalaman akan lebih mudah untuk mendekati para pelajar mereka serta lebih mudah untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. Justru itu, para guru haruslah mengikuti beberapa latihan atau khusus agar dapat menjadi lebih selari dengan generasi pelajar sekarang. Sumber dalaman. Isu yang terdapat dalam sumber dalaman adalah seperti tidak menyediakan kemudahan yang baik di kawasan sekolah. Yang pertama ialah kekurangan kemudahan teknologi.
Jika sekolah tidak menyediakan capaian internet yang baik atau peralatan komputer yang mencukupi, guru mungkin mengalami kesukaran dalam membangunkan dan menyampaikan bahan khusus dengan berkesan. Yang kedua ialah tiada kemudahan untuk solat yang lengkap. Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan solat yang lengkap untuk guru seperti ruang wuduk dengan bekalan air bersih, tempat sujud yang bersih serta kemudahan untuk menyimpan barangan peribadi semasa guru solat. Seterusnya, bagi sumber luaran, pengetua dan guru besar bertanggungjawab ke atas seluruh operasi di sekolah. Ia termasuk program akademik, disiplin pelajar, pengurusan kaki tangan dan juga budaya di sekolah. Bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, pengetua dan guru besar menjadi penasihat PIBG dan memastikan bahawa segala keputusan dilaksanakan dengan teratur dan juga berkesan. Ia bagi membina hubungan dengan ibu bapa dan juga masyarakat. Bagi penglibatan bersama komuniti, pengetua dan guru besar mewujudkan suasana sekolah yang positif dengan menetapkan harapan yang tinggi untuk pelajar, kaki tangan, bagi mempromosikan budaya hormat menghormati dan mewujudkan persekitaran yang mesra kepada semua. Sebagai contoh, pihak sekolah menjemput penceramah jemputan bagi melaksanakan program bimbingan bersama para pelajar di sekolah. Seterusnya lah isu berkaitan. Isu yang dipilih ialah isu mengenai sikap pekerja. Masalah guru ponteng kerja ini berlaku kerana bebanan kerja guru yang semakin meningkat. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Yang kedua ialah masalah sikap pilih kasih antara guru dan pelajar. Faktor yang menyebabkan sikap pilih kasih guru ialah kedudukan sosial ekonomi pelajar yang menjadikan layanan guru jelas menunjukkan guru bersikap double standard terhadap pelajarnya. Yang ketiga pula berkaitan dengan isu kurangnya persediaan dalam mengajar. Guru yang kurang bersedia bagi sesi pengajaran dan pembelajaran boleh menjejaskan prestasi murid terutamanya semasa peperiksaan. Sesuaikan dengan syariat agama. Sesuaikan dengan syariat agama ini ialah di mana guru memerlukan tahap kesediaan dari segi mental dan fizikal yang tinggi dan sentiasa berfikiran terbuka terhadap semua pelajar serta memberikan layanan yang sama rata. Yang ketiga pula ialah tambah baik sistem organisasi. Yang pertama ialah saya sebagai pengetua akan meningkatkan tahap disiplin guru dengan cara memastikan guru sentiasa menepati masa terutamanya ketika datang bekerja dan ketika waktu mengajar agar tiada murid yang terkicir. Yang kedua pula ialah sebagai pengetua sekolah saya akan merancang pelbagai program bagi meningkatkan motivasi diri dan juga semangat para guru untuk terus bekerja dalam mendidik para pelajar. Akhir sekali, melakukan pemantauan secara berkerap. Saya sebagai pengetua sekolah, saya akan melakukan pemantauan dalaman secara kerap terhadap guru-guru yang berkhidmat di bawah saya. Cara ini adalah untuk mengelakkan prestasi guru menurun. Sekiranya pemantauan kerap dijalankan, pihak pentadbir sekolah dapat mengetahui bahawa ada segelintir guru yang mempunyai masalah terutamanya dari segi kehadiran. Oleh itu, saya akan memikirkan pelbagai langkah penyelesaian untuk menangani masalah tersebut. Penjanaan sumber ekonomi. Saya selaku pengetua sekolah akan merancang aktiviti luar yang mampu menjana sumber ekonomi seperti pelaksanaan hari kantin yang melibatkan warga sekolah termasuklah para pelajar, ibu bapa serta masyarakat setempat. Aktiviti seperti ini mampu melatih dan mendidik sikap pekerja untuk terus berdaya saing dalam mencapai matlamat sekolah yang ke arah lebih baik. Seterusnya, penambahbaikan kerja berpasukan. Saya akan menerapkan sistem berkumpulan dalam setiap tugasan yang diberikan, misalnya penubuhan panitia mata pelajaran yang diwakili oleh ketua panitia dan dibantu oleh guru yang lain. Selain itu, saya juga akan menyediakan kursus buat guru bagi mengeratkan hubungan di antara satu sama lain untuk melahirkan keserasian dalam berpasukan. Yang ketiga, saya akan memantau tugasan kaki tangan yang dengan mengadakan pertemuan berkala bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan yang dialami. Seterusnya, saya selaku pengetua sekolah juga akan menambahbaikkan pentadbiran dan pengurusan sekolah dengan menambahkan saluran komunikasi. Saya akan menambahkan saluran buat para guru untuk memudahkan urusan kerja mereka seperti penggunaan WhatsApp, Telegram dan email. Seterusnya, saya akan memupuk etika bekerja yang positif dengan menitik beratkan sikap hormat menghormati, kerjasama, bertoleransi serta keserasian berpasukan. Dan akhir sekali, saya akan menerapkan sistem perbincangan dalam pengurusan untuk setiap keputusan sebelum diutarakan.
Dalam bahagian penyelesaian isu, masalah tingkah laku pekerja iaitu guru dapat diselesaikan berhubung dengan maqasid syariah melalui pemeliharaan akal. Hal ini kerana dengan menggunakan akal sebaik mungkin, ia dapat diterjemahkan dengan pelbagai tindakan, dapat memahami sesuatu dan mengingati sesuatu dengan baik. Akal juga mampu mengawal tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu yang selari dengan kehendak syarak. Antara penyelesaiannya adalah tingkah laku pekerja iaitu guru yang tidak berdisiplin dapat diatasi dengan teknik psikologi manusia dari perspektif kognitif dan elektif. Ini kerana dengan menggunakan teknik psikologi, tingkah laku seseorang dapat dibentuk dan dikawal oleh sesuatu seperti peraturan. Kaedah ini mampu meningkatkan disiplin pekerja iaitu guru dari melakukan perkara yang dapat melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu juga, ia dapat membantu pekerja iaitu guru untuk menggunakan akal fikiran dengan baik di mana ia juga akan memberi kesan positif terhadap tingkah laku pekerja. Guru yang berdisiplin mampu membentuk pelajar dengan menjadi contoh yang terbaik di mata pelajar. Seterusnya, bagi menggalakkan pekerja iaitu guru menggunakan pemikiran mereka dengan lebih meluas, pihak pentadbir sekolah perlu menerapkan para guru menggunakan kreativiti mereka dalam mendidik anak-anak sekolah. Contohnya, seorang guru dapat mengajar mengikut kreativiti berdasarkan idea yang diperoleh supaya pengajarannya dapat sampai ke dalam lingkungan pengetahuan pelajar. Hal ini membantu pelajar untuk memahami pelajaran yang dipelajari dengan mudah dan berkesan. Dengan adanya gaya pemikiran yang kreatif, guru dapat bersikap adil dalam mendidik anak-anak murid tanpa ada pilih kasih. Para pendidik perlu berusaha memikirkan kaedah yang bersesuaian untuk mengelakkan adanya pilih kasih dalam mengajar kerana hampir keseluruhan pelajar di mana-mana sekolah tidak menggemari jika dibandingkan dan sebagainya. Sekian, terima kasih.